Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Malam ni kita dapat jumpa balik untuk kita nak sembang, bincang perkara yang mudah-mudahan memberikan manfaat, kefahaman terhadap agama kita, kerana Allah Ta'ala bila dia sayang pada seseorang itu, maka dia akan bagi orang itu faham tentang agama. Hari ini insya-Allah kita akan petik beberapa potong hadis lagi. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kefahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul a'mal ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Sebaik-baik amalan selepas daripada beriman dengan Allah itu adalah berkasih-kasih sesama manusia. Jadi potongan yang pertama ialah Nabi sebut sebaik-baik amal selepas daripada beriman kepada Allah dan Rasul adalah berkasih-kasih sesama manusia. Maksud berkasih-kasih dengan manusia ini ialah sama ada manusia itu, terutamanya dari kalangan orang beriman, ataupun berbuat baik kepada mereka yang tidak beriman. Berbaik-baik dengan orang beriman adalah kerana atas nilai keimanan, ikatan ukhuwah, ikatan akidah. Maka sebab itu kita disuruh berbaik-baik sesama yang beriman. Adapun dengan orang yang tak beriman, berbaik-baik itu adalah di atas ikatan kemanusiaan. Jadi ada benda kita buat atas dasar iman, ada benda kita buat atas dasar kemanusiaan. Walaupun kalau kita tengok sekali imbas benda ini ada kaitannya, tetapi sesuatu yang kita buat di atas dasar iman itu adalah lebih keutamaan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bermacam-macam kewajipan, perintah. Maka kita menerima kewajipan itu di atas dasar keimanan, bukan di atas dasar-dasar yang lain. Itulah keutamaan dalam agama kita ni, ada iman. Maknanya
setiap perintah Allah itu kita terima atas dasar iman. Kenapa kita tak minum arak? Sebab arak tu Allah tak bagi minum. Itu iman. Bukan kerana kenapa tak minum arak sebab mabuk. Itu bukan atas dasar iman. Kenapa kamu tutup aurat? Sebab kita kata aku tutup aurat, ni orang beriman. Kerana Allah yang suruh. Melaksanakan apa yang suruh, maka itu adalah tuntutan iman. Anak. Tapi kalau kita kata kenapa kau tutup aurat? Sebab aku nak pergi umrah. Maka itu bukan kerana tuntutan iman. Itu tuntutan sebab. Sedangkan perintah-perintah Allah itu wajib diterima dalam bentuk keimanan. Ya. Inilah yang kita tengok, ya, dalam kita mengasihi sesama umat Islam itu atas dasar keimanan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwah. Allah tak sebut innamal muslimuna ikhwah. Allah sebut innamal mu'minun. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi persaudaraan itu bukan diikat atas dasar keturunan, bukan dasar darah daging, tetapi diikat di atas dasar akidah. Dan akidah ini adalah ikatan yang paling utama sekali. Ikatan yang paling utama adalah ikatan akidah. Yang diikat di atas dasar akidah. Ya, betul dia. Afdalul mu'minina islama man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Wa afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqah. Wa afdalu muhajirin man hajara ma nahallahu an. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minina islama man salima muslimuna min lisanih wa yadih. Sebaik-baik orang yang beriman daripada keislamannya itu ialah mereka sejahtera akan segala muslimin daripada lidahnya dan tangannya. Jadi sebaik-baik orang beriman, iaitulah bila orang muslim yang lain terpelihara daripada lidah dia dan juga tangan dia. Maknanya orang Islam yang sebenar ataupun sebaik-baik keimanan itu adalah kita tadi menjaga lidah kita, menjaga tangan kita, yakni perbuatan kita, daripada menyakiti orang beriman yang lain. Ya. Jadi lidah tadi dia membabitkan masalah hati. Sebab bila kita ucap kalimah lidah, dia tak sakitkan badan. Dia tak sakitkan fizikal, tapi dia sakitkan hati. Itu kita kena cegah. Begitu juga disebut yadah ataupun biyadihi, dengan tangan dengan maksud perbuatan. Yakni kita dilarang menyakiti saudara seakidah kita dengan tangan kita. Jadi ada dua. Lisan tadi mewakili lidah, kerana lidah ni akan menyakiti hati. Betul tak? Orang cakap sakit hati kita. Yang kedua, ada juga yang tak cakap, jenis pukul terus. Ini pun dilarang tanpa sebab. Ya? Sebab apa? Dia menyakiti orang ataupun fizikal atau batang tubuh orang beriman yang lain. Jadi macam mana nak mengelak daripada bercakap benda yang akan menyakiti hati orang lain? Apa benda cakap yang menyakiti hati orang lain? Yang pertama, fitnah. Fitnah ni tuan-tuan sekalian, siapa-siapa pun akan sakit hati. Bukan sakat kita,
dalam sejarah Islam, fitnah yang disebarkan oleh di kalangan orang Islam sendiri sehingga tuan-tuan sekalian hampir meruntuhkan rumah tangga Nabi SAW. Hampir lebih 3 bulan Nabi tidak menegur Aisyah radhiyallahu anha dengan sebab fitnah yang disebarkan oleh siapa dia? Kawan baik dia, sahabat dia yang bernama Hasan bin Sabit. Juga oleh ipar dia, adik kepada Zainab bin Jahsy. Orang yang di sekeliling Nabi menyebarkan fitnah, menyebabkan Nabi yang kita tahu dia seorang Nabi pun terkesan dengan fitnah tadi. Bayangkan kalau Nabi pun terkesan dengan fitnah tadi. Sampai tak cakap, kata Aisyah, aku hairan dengan Nabi. Nabi tak macam tu. Ketika aku demam, dia cuma masuk dalam bilik aku, tengok dan dia keluar. Dia tak cakap sepatah apa pun. Ini bukan sifat Nabi. Nabi bukan macam tu. Nabi kalau isteri dia sihat pun dia tegur dia macam-macam. Ya, ni kan pula ketika aku sakit, Nabi hanya masuk menjenguk dan dia keluar. Kesan daripada fitnah. Maka perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang Islam yang lain adalah fitnah. Satu. Yang kedua, perbuatan mulut lisan yang boleh menyebabkan orang Islam lain berasa adalah mengumpat. Apa maksud mengumpat? Menceritakan sesuatu perkara yang kalau sampai kepada pendengaran orang yang kita umpat, maka orang itu akan marah. Kalau cerita tak betul, itu fitnah. Kalau cerita betul, maka itu dia panggil mengumpat. Dalam perkara mengumpat yang tidak diizinkan oleh syarak. Adapun tempat-tempat mengumpat yang disebut oleh Imam Ghazali, itu saya tak nak sentuh lah. Tuan-tuan pun lebih maklum. Kat sini senang ngajar, tak usah banyak cakap sebab orang dah faham banyak dah. Itu sebab saya tak kisah kalau sesekali tak datang, sebab engkau orang pemandang alim dah. Jadi sebab itu, nak menyebut tadi ni, maksud bila sebut mengumpat tu automatik tuan-tuan boleh faham, kecuali kecuali tempat-tempat yang diharuskan mengumpat. Automatik otak tuan-tuan akan pergi ke situ. Jadi tak payah saya hurai habis masa. Baik. Jadi mengumpat ini cerita betul. Tetapi kita saja menceritakan pada orang dengan sebab apa? Apa sebab kita menceritakan benda betul kepada orang lain? Sebab apa? Ini persoalan dia. Kenapa mengumpat dilarang? Apa salahnya benda betul? Betul je mengumpatnya. Kalau tak betul tu fitnah. Jadi kenapa dilarang? Sedangkan benda itu betul. Kenapa dilarang cerita ke orang? Bukan dilarang, masalahnya apa tujuan kau cerita? Nampak tak? Sebab itu dilarang. Dilarang tu bukan kerana cerita yang kau bawa tu tak betul. Yang dilarang tu, kenapa kau cerita ke orang? Apa tujuan kau? Saya cerita perihal Haji Dollah. Jarang saya sebut nama Haji Dollah ni. Baik. Cerita memang betul, tapi untuk apa cerita? Untuk apa cerita? Tak ada sebab kan? Maka sebab itu dilarang. Sebab bila kita cerita sekalipun benda itu benar, tidak lain dia mengundang, sebenarnya niat kita adalah untuk memburukkan orang itu. Itu saja cerita. Padahal tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena dengan kita. Kecuali pada tempat-tempat tadi untuk mengelak kejahatan dia. Itu bab lain, tu kan diharuskan mengumpat tu kan. Kau jangan bagi kat dia, pinjam tu. Dia confirm tak bayar. Jadi diterang tu supaya orang lain tak terkena kejahatan dia. Itu lain. Itu kan termasuk dalam tempat yang boleh dia mengata tu. Ini tak ada termasuk dalam 6, 7 tempat yang boleh mengata tadi. Tapi cerita tu tak ada kena-mengena. Bukan tujuan untuk nak apa tu, nak mengelak orang lain terkena kejahatannya. Sekadar nak cerita. Maka tidak ada tujuan lain melainkan tujuannya untuk memburukkan seseorang. Maka sebab itulah kata Quran, mengumpat itu serupa macam memakan daging saudaranya sendiri. 2. Yang ketiga, apa maksud mengelak perkataan daripada menyinggung perasaan sesama Muslim? Yang ketiga apa dia tuan-tuan sekalian?
mengadu domba. Iaitu kita saja buat cerita yang menyakiti hati seseorang supaya bergaduh dengan orang yang lain. Itu mengadu domba ya. Saya pun tak tahu domba tu benda apa. Tapi daripada kecil orang sebut domba. Domba tu sebenarnya apa benda? Engkau orang pun tak tahu. Nasib baiklah. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, dengan mengadu domba menyebabkan bermusuh orang ini. Ini juga menyebabkan rosaknya hubungan silaturahim antara orang Muslim. Maka termasuk juga. Jadi untuk apa kita pergi sini cerita, untuk apa? Untuk apa? Untuk nak gaduh. Ingat tuan-tuan, orang yang mengadu domba, dia akan melakukan secara tak langsung dua kesalahan dari sudut agama. Pertamanya, dia menyebarkan berita yang tidak betul. Yang kedua, dia menyebab putusnya silaturahim. Maka Nabi kata, orang yang memutuskan silaturahim tidak cium bau syurga. La yadkhulul jannah al-qati'. Orang yang memutuskan silaturahim, maka dia tidak dibenarkan oleh Allah untuk masuk syurga. Itu yang ketiga. Maksud menjaga lidah kita. Sebab tu Nabi kata, sebagai kesimpulan lidah tadi, Nabi kata, orang beriman itu, dia tak cakap melainkan dia perlu ataupun dia diam. Itu saja dia. Tak sah cakap, tak ada kena dengan kita, diam sudah. Kecuali kalau kena mengena dengan kita, tu memang kena cakap. Atau kena mengena dengan kepentingan umat Islam, tu kenalah cakap. Ni diam aja, tak boleh juga. Tak? Itu kan termasuk tempat yang mesti kita mengata ke orang. Tapi kalau tak ada apa-apa keperluan, lebih bersifat peribadi, lebih baik kita diam. Buat kerja kita sudahlah. Banyak kerja kita ni, tuan-tuan sekalian, yang kita tak selesai banyak. Baik. Yang kedua, iaitulah orang mukmin lain terselamat daripada tangannya, yakni perbuatan dia. Apa perbuatan di sini? Pertama sekali ialah memerangi sesama Islam tanpa sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada menyakiti tubuh kita, menyakiti apa panggil fizikal kita, macam-macam lah tuan-tuan sekalian ya. Termasuklah apa tu sihir menyihir, ini semuanya tu termasuk perbuatan yang boleh, yang dilarang oleh agama kita. Baik. Kemudian wa afdalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Dan sebaik-baik orang mukmin terhadap imannya adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi orang beriman, kalau betul dia beriman, maka dia akan memperbaiki akhlaknya. Apa maksud akhlak? Apa maksud akhlak? Akhlak ini dari perkataan kha lam qaf. Huruf asal dia 3. Huruf kha lam qaf. Cuba kita tengok. Khalaq, cipta. Khaliq, pencipta. Makhluk yang dicipta. Faham tak? Kan masih kekal dengan kha lam qaf juga kan? Ada. Khalaq itu cinta. Laqad khalaqna. Kami menciptakan. Nah. Khaliq itu Allah. Yakni pencipta. Huwa khaliq. Dia adalah pencipta. Makhluk itu kita yang dicipta. Maka akhlak adalah apa dia? Benda yang kita buat memenuhi kehendak Khalik. Itu akhlak. Tak semayang, tak ada akhlak. Tak puasa, tak ada akhlak. Sebab apa? Tak ikut cakap Allah. Tapi hari ini orang takrifkan akhlak itu moral. Moral bukan akhlak. Akhlak ni dia berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab hurufnya sama. Akhlak, khalik. Makhluk, khalaq. Kau faham ke ni? Sunyi sepi je. Oh ya, khusyuk. Khusyuk dan tawaduk. Baik, ya. Jadi ditakrifkan akhlak itu ialah berdasarkan kalau dia tak buat perintah Allah, tak ada akhlak lah. Nah,
Kita kadang-kadang, kau ni tak ada akhlak, tak semayang. Mana boleh, aku baiklah. Ini tak faham. Bila kau tak kena dengan kehendak Tuhan, maknanya kau tidak berakhlak. Sebab kalimah akhlak tu sendiri ialah sama dengan khaliq, makhluk, khalaq dan juga akhlak. Benda yang sama. Jadi akhlak tadi merujuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik akhlak apa dia? Yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya tentang akhlak Nabi, tengok dia jawab, kana khuluquhul Quran. Kan ditanya akhlak Nabi macam mana? Maka disebut kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tadi adalah Al-Quran. Maknanya apa? Al-Quran itu kan mari daripada Allah. Maknanya perbuatan yang tepat dengan kehendak Allah, itulah namanya orang yang berakhlak. Dan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka itulah disebut sebagai mereka yang tidak berakhlak. Baik. Jadi khuluquhu Quran. Yang akhlak itu ialah Quran. Jadi akhlak tadi macam mana? Akhlak tu kata ulama, pertama akhlak dengan Allah. Kita ada akhlak dengan Allah. Kedua ialah akhlak dengan makhluk. Akhlak dengan makhluk. Macam mana akhlak dengan makhluk? Jadi akhlak dengan makhluk tadi mesti bertepatan dengan kehendak Allah. Itu akhlak dengan makhluk, ya. Jadi makhluk tu apa dia? Apa maksud makhluk? Makhluk itu selain daripada Allah, makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Jin, makhluk. Malaikat, makhluk. Pokok, makhluk. Panda, makhluk. Semua makhluk. Nah, selain pada Allah, makhluk. Jadi ada akhlak alam sekitar, ya makhluk. Jadi makhluk semua. Adalah akhlak kita dengan hayawan, ada akhlaknya. Akhlak kita dengan alam sekitar, ada akhlaknya. Itu termasuk dalam akhlak dengan makhluk. Nampak tak? Sebab itu kita tak lepas. Sebab itu akhlak ini adalah perkara yang dominan. Sebab bila babit makhluk, ada makhluk yang beriman, ada makhluk yang tak beriman. Ya tak? Macam mana kita membentuk akhlak dengan orang, dengan makhluk ini, dengan binatang? Ada caranya. Nah. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan sekalian, kita jangan tengok hanya kepada hukum saja. Akhlak juga perlu diambil kira. Ada perkara dari sudut hukumnya tak apa, tapi akhlaknya tak betul. Nah, apa contoh? Selalu saya bagi contoh sini. Contohnya, menyembelih anak ayam yang baru menetas. Apa hukum dia? Boleh ke tak? Boleh. Boleh hukum dia. Dari sudut hukumnya boleh. Tapi akhlaknya tak betul. Akhlaknya tak betul. Bagilah peluang dia hidup dulu. Bapak dia tak kenal. Mak dia tak kenal. IC tak siap lagi. Mengundi belum. Bagilah mengundi dulu. Sembelih. Maknanya, itu kan dari sudutnya. Contohnya lah. Contoh lah. Kita cakap dengan bini kita. Kau nak kahwin dengan aku ya? Okay. Kau kahwin dengan aku, setiap hari raya kau mesti balik rumah aku. Tak kira raya apa, kau balik rumah aku. Raya haji ke, raya puasa ke, taipusam ke. Asal raya, balik rumah aku. Hukum dia, wajib tak isteri taat? Hukum dia wajib. Tapi akhlaknya kena tak? Tak kena lah. Dia pun ada mak bapak juga. Kalaupun dia tak ada mak bapak dia bulu betung, kena ziarah bulu betung juga. Hukumnya memanglah awak kena taat saya. Saya kan suami awak, awak kena taat saya. Apa raya mesti balik rumah mak saya. Memanglah hukumnya isteri kena taat, tapi akhlaknya ada. Tak ada akhlak tu. Dia dipanggil tak ada akhlak. Sebab apa? Dia cuma melihat kepada hukum tanpa melihat kepada akhlak. Gitu. Jadi janganlah macam tu kan. Apa perasaan kita? Kalau bini kita kata, asal raya balik rumah saya. Apa perasaan kita? Sama juga kecewa juga kan? Macam tu jugalah. Sama lah juga. Gitu maksudnya ya. Gila-gila lah. Tuan-tuan sekalian ya.
Asyik rumah kau aja. Baik. Yang seterusnya, wa afdalu muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baik penghijrahan. Ya, kan ada orang berhijrah kan? Iaitulah sesiapa yang berhijrah, ya, kerana mengelak daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama ataupun oleh Allah. Itu sebaik-baik hijrah. Jadi hijrah yang terbaik adalah apa dia? Hijrah mengelak diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab tu satu hari Nabi SAW pesan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Ali, dia cakap, 3 perkara ciri orang takwa. Ali beritahu kita takwa tu 4. Nabi beritahu dia 3. Nah. Jadi kata Nabi, wahai Ali, ciri takwa itu 4. Pertama, elakkan diri kamu dari melakukan fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar ni 2 perkara berbeza. Orang Melayu terjemah fahsyak mungkar ni sama. Yang lebih bagus lagi, fahsyak pun dia berfahsyak juga. Tak ada kalimah Melayu fahsyak tu benda apa. Apa bahasa Melayu fahsyak benda apa? Kan? Kita pun terjemah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang yang sempurna boleh mencegah kamu daripada melakukan perkara fahsyak dan mungkar. Kita pun guna benda tu. Bila tanya, fahsyak apa benda? Mungkar apa benda? Nampak? Ini kau orang jawab. Biasa saya tanya, saya jawab. Ini saya nak kau orang jawab. Macam mana? Jadi fahsyak dan mungkar ni benda berbeza. Nampak? Fahsyak ni ialah benda yang dia, setiap benda mungkar itu ada yang tak dikategorikan fahsyak, tetapi setiap perkara yang fahsyak itu adalah perkara mungkar. Fahsyak, contoh apa dia amalan fahsyak? Antaranya zina. Zina ni benda yang mungkar, dah tentu mungkar dah. Dan dia fahsyak, yakni keji. Keji. Sebab apa keji? Tuan-tuan pun tahu apa sebab keji. Begitu juga minum arak. Minum arak dia mungkar dan keji. Sebab apa? Dia boleh menghilangkan akal dan menyusahkan orang. Semalam keterbang emas patah balik sebab seorang ada mabuk dalam tu. Tahu tak? Berlega-lega kat Selat Melaka, patah balik. Nampak tak? Seorang punya hal, habis orang jam kerja. Orang yang ada connecting flight pun cancel. Orang yang ada meeting penting pun tak boleh pergi. Nampak? Kes orang je tu. Tu sebab Islam tak pergi ke darah haram. Sebab dia hilang akal. Bila hilang akal, habis kacau orang, satu keterbang kacau dia. Nasib baik, pilot tu tak boleh masuk pintu dia. Tiga, ngapa pilot dikacau? Ya tak? Balik semata-mata nak mengantuk hak mabuk ni. Tu orang degil. Orang kata jangan hidang arak, jangan hidang arak. Ngidang juga. Ini nak menjaga hak asasi manusia. Hak asasi yang minum arak nak jaga sangat. Ni hak asasi hak tak minum arak ni, siapa jaga? Mak kan? Kalau itulah sokmo-sokmo berlaku, bankrupt D lah Mas. Sekarang bankruptcy. Bankrupt D. D terus. DDT, don't do that. Jadi itu maksudnya apa tadi ni? Fahsyak dan mungkar itu perkara-perkara yang Allah larang lah, tapi tidak sampai kepada perbuatan yang keji. Baik. Jadi hindarkan tempat-tempat yang menamjid. Jangan pergi tempat-tempat yang jangan pergi. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, kata Nabi, minta maaf banyak.
Ciri orang takwa kedua iaitu dia meninggalkan mana-mana tempat yang boleh membawa dia kepada dosa. Tadi jangan buat. Yang kedua kena mengelak. Dah tahu dah duduk situ, mengumpat tu duduk situ. Kita pun balik. Jangan duduk dekat. Sebab kalau kita duduk situ, kita jadi tumpang dua kaki. Dah tahu dah di situ akan jadi jahat kita, maka jangan dekat. Dah tahu dah kalau kita duduk situ kita jadi jahat, tinggalkan. Sebab takwa itu menurut Imam Ghazali seumpama kita berjalan di tempat banyak duri. Apa maksudnya? Kita berhati-hati, kan? Jadi berhati-hati. Dan yang ketiga, ciri takwa itu tadi apa dia? Iaitulah sentiasa berfikir untuk dia menambah kebajikan. Selalu dia fikir. Selalu dia fikir. Sebab apa orang takwa macam ni? Bila dia selalu fikir nak buat baik, dia lupa kepada benda lain. Yang kita duk banyak hal tadi ni sebab kita tak ada kerja. Banyak kerja kita boleh buat. Sibukkan diri kita untuk merebut kebaikan. Dengan cara itu akan melupakan kita dengan perkara-perkara tadilah. Nampak tak? Sibuk kita mikir macam mana nak buat. Apa nak buat lagi. Mikir begitu. Jadi macam inilah juga yang disebut ni. Seafdal hijrah itu ialah kita berhijrah daripada berhijrah itu kerana nak mengelakkan diri kita daripada melakukan kejahatan. Hijrahkan diri kita. Bukan hijrah tempat, hijrahkan diri kita. Sebab apa Nabi sebut dalam peristiwa hijrah? La hijrata ba'da fatah. Illa al-jihad wan niyah. Yang Nabi sebut kan? Tidak ada lagi perpindahan selepas pembukaan kota Mekah. Kita tadi pindah tak ada. Melainkan jihad, melawan benda itu, dan juga an-niyah. Niyah apa? Niyah untuk memperbaiki keadaan yang buruk itu. Baik, itu sebaik-baik hijrah adalah berhijrah dengan sebab takut diri kita ini terheret dalam perkara kejahatan. Baik. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Dan sebaik-baik berperang itu ialah mereka yang memerangi hawa nafsunya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah sebaik-baik perang. Ialah melawan hawa nafsunya. Tak? Jadi ada juga kan ada hadis lain yang menyebut bahawa afdal jihad itu mengangkat senjata, mempertahankan Islam. Ialah kalau nafsu kau tak betul kuat, takkan berani angkat senjata tu. Jadi pada sahabat 3 orang kan yang turun ayat dia melarang umat Islam bercakap, bahkan jangan jawab salam, dengan sebab mereka lari daripada medan jihad dengan alasan yang pelbagai. Ada kata alasan kurma tengah ranom dan sebagainya, cuaca panas sangat macam sebagainya kan. Maka turun ayat melarang orang Islam bercakap dengan mereka, bahkan tak dibenarkan menjawab salam mereka. Jadi maknanya kalau nafsu kita tidak terdidik untuk nak berjihad pada Allah, kita akan sukar untuk nak memenuhi tuntutan jihad tadi. Tidak ada kontradiksi. Dia adalah satu hubung kait yang rapat. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Berhubung kait dengan rapat. Jadi kalau diri kita tadi, nafsu kita masih nak kepada apa yang maka tak mungkin kita akan melakukan jihad. Tidak tuan-tuan? Kita masih sayang pada harta, tak mungkin kita jihad dengan harta kita. Kalau kita masih sayang dengan nyawa kita, tak mungkin kita jihad akan nyawa kita. Semuanya balik pada nafsu. Jadi sebab itu jihad yang paling utama ialah jihad diri engkau tu dulu. Tak? Jihad engkau diri engkau dulu, barulah engkau boleh buat untuk perkara yang lain. Tapi tidaklah bermaksud bila seruan jihad, tak boleh, aku kena jihad nafsu dulu. Engkau lah pergi dulu. Itu bukan maksud begitu, ya. Tu azan
Nepal gitu. Baik. Seterusnya, afdalun nas mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Summa mu'min fi sya'bi minas sya'ab. Apa ni? Yattaqillah wa yada'un nas min syarrih. Sebaik-baik manusia itu mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya dan hartanya. Ini sebaik-baik manusia mukmin pula. Jadi sebaik-baik manusia mukmin itu siapa? Yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya. Maknanya apa dia? Dia lawan diri dia daripada kecintaan selain daripada Allah. Dia lawan diri dia. Dia buang sifat-sifat mazmumah tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, jangan kamu, tidak mungkin kamu boleh letakkan cinta aku dengan cinta dunia pada hati yang satu. Allah Ta'ala kata tak patut, kamu takkan boleh buat. Kalau kamu cinta dunia, mesti kamu tak cinta ke aku. Kalau kau cinta ke aku, maka kau tak cinta dunia. Tak boleh letak cinta tu dalam satu hati. Allah jealous. Cinta tu kau mesti cinta pada aku saja. Jadi dunia ni untuk apa? Engkau buat tu untuk aku. Itu cinta dah. Nampak tak? Bukan makna tak jangan makan. Tapi engkau makan tadi untuk aku. Jangan kau cinta makan. Cinta makan, bila engkau makan, lupa ke Tuhan. Itu cinta makan. Kalau engkau cinta aku, kau makan, kau ingat Tuhan. Betul. Ni dah kenyang, terlentang, sembahyang maghrib lambat. Ini cinta siapa ni? Itu cara mudah dalam faham dah. Mudah. Cara mudah nak faham. Kau derma RM1, rokok RM10. Fikirlah macam mana? Kau fikir. Gitu aja. Saya tak nak bercakap banyak-banyak. Tuan-tuan kan pandai. Susah saya mengajar sini ni. Jadi fikir itu sudah. Jadi macam mana kau nak cinta? Kau letak cinta kau. Cinta kau dengan cinta dunia. Cinta aku dengan cinta dunia. Tak mungkin duduk sekali. Mana boleh. Kalau kau cinta aku, kau tak cinta dunia. Kau cinta dunia, mesti kau tak cinta aku. Itulah maksudnya. Jadi, mujahadah kepada dia. Maknanya apa yang kita buat, bermatlamatkan untuk Allah. Itu maksudnya cinta Allah. Bukan tak makan, tak minum, tak tidur. Dah. Kenapa tidur? Untuk nak segar beribadat pada engkau. Kenapa makan? Supaya boleh beribadat. Kenapa aku cari kaya? Untuk aku nak, infak lebih pada orang lain. Jadi semua yang kita buat dalam dunia ini adalah bermatlamatkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud cinta ke Allah. Jadi dunia ni sebagai alat, dia bukan sebagai matlamat, dia sebagai alat saja. Allah tak larang kita beli kereta, tapi kenapa kita beli kereta? Untuk senang nak bawa anak kita pergi mana-mana, kan? Nak nunggu public transport, ialah tuan-tuan sekalian. Sendiri mau ingatlah. Bukan kita tak bisa naik. Tunggulah lagi setahun lagi, InsyaAllah dia akan diperbaikilah. Kan duit banyak kan? 43 juta sehari. Mesti diperbaiki kan? Kan dari rakyat untuk rakyat. Dan kepada rakyat. Kena ingat tu. Baik, Jadi, maka apa yang kita buat tadi adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mukmin yang berkediaman di celah-celah bukit takut akan Allah dan meninggalkan ia akan manusia kerana memeliharakan daripada kejahatan. Dan yang kedua pula, mukmin yang baik apa dia? Dia sanggup meninggalkan kehidupan, dia dengan sebab dia nak memelihara dia daripada kejahatan. Ini yang berlaku pada Ibrahim Adham contohnya, kan? Dia kan asalnya kan raja, orang kaya asalnya, kan? Akhirnya meninggalkan kekayaan itu kerana dia kata selama hari ini aku telah dilalaikan dengan kekayaan. Jadi Islam tak larang kita jadi kaya. Jadilah kaya.
Tak ada masalah apa-apa. Cuma jangan kekayaan tadi melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Maksud melalaikan daripada Allah, tak apa dia? Serba-serbinya dilambatkan hanya semata-mata dengan sebab kekayaan tadi ni. Itulah, Islam tak larang tuan-tuan sekalian. Islam ni agama yang hebat, ya. Dia tak pernah melarang umat dia mencari kekayaan, tetapi kena letakkan matlamat. Kenapa kamu nak cari kekayaan? Kenapa kita gini? Kenapa kita begini? Kenapa kita begini? Jawapannya semuanya balik pada Allah. Tapi biar betul-betul, jangan jawab saja gitu. Tindakannya tak ada. Ya, saya kerja cari kaya ni nak senang nak derma. Nak? Tiba AJK masjid datang, bagi RM1 aja. Ni aku derma sebab nak bela anak yatim. Bila aku tak derma, bagi RM1. Kenapa bagi RM1? Budak-budak kan tak boleh main duit banyak. Begitu kita. Ya. Tapi boleh bertukar pula, ya. Bila Cikgu Murni datang, 9, ya, boleh pula duit banyak. Kenapa duit banyak? Sebab budak kecil bolehlah duit banyak sebab dia tak pandai kira. Jadi itulah bendanya tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita bincang hari ini ialah dalam sebaik-baik amal dan sebaik-baik mukmin itu siapa dia. Mudah-mudahan kita dapat menelik diri kita. Tak payahlah kita telik orang lain, kita teliklah diri kita sejauh mana kita benar dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham dah, ya? Faham dah? Alhamdulillah. Memang kuliah maghrib kita untuk bagi kepahaman. Jadi bila sudah faham, kita berhentilah dekat ni dulu. Sambung pula 2-3 bulan akan datang pula. Jadi insya-Allah jadual bulan puasa macam biasa ya, tak berubah. Jadi takat tu dulu. Jazakumullah khairan katsira. Macam biasa jugalah saya pun datang sini. Tuan-tuan pun dah tahu kalau Ustaz Kamal datang mesti dia kutip derma. Gitu dah panggil benda yang kena faham. Selain faham apa yang saya mengajar, kau faham jugalah bila saya datang ni, ya. Jadi untuk pembangunan komplek dan saya, dan untuk maklumat semua, ya, masjid kita, maktab masjid di komplek tu alhamdulillah dah di peringkat finishing sangat, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, kita akan guna Ramadan ini insya-Allah. Sekarang tengah nak siapkan asrama, ya tuan-tuan sekalian, dengan peningkatan kos yang banyak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala melempahkan kemurahan hati pada semua datang. Dan memanglah di surau ni adalah surau yang di mana-mana pun orang sebut. Saya pergi Pahang, pergi mana-mana orang sebut surau ni, ya. Wallahu a'lam, mungkin itu kelebihan yang Tuhan bagi pada surau ni setelah berdepan dengan berbagai-bagai cabaran surau ni. Tak ada lagi surau dalam dunia ni ditutup selama 2 tahun, melainkan surau ni ajalah tuan-tuan sekalian. Tidak ada surau lain yang dilantik AJK itu tak nak jadi AJK, surau ni juga tuan-tuan sekalian. Jadi kata pepatah, kata Bum Hamka ketika dia menyembahyangkan jenazah Soekarno. Sedangkan di zaman Soekarno tu dia di penjara. Orang tanya, kenapa bapak sembahyangkan jenazah Bung Karno? Tidakkah Bung Karno ini yang memenjarakan bapak dulu? Apa dia bilang? Dia kata, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita itu biasa. Tetapi berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat sama kita itu luar biasa. Jadilah kamu orang yang luar biasa. Bisa, ya? Jadi takat tu dululah tuan-tuan sekalian, kita jumpa pula lain kali. Jazakumullah khairan katsira di atas sumbangan yang tuan-tuan akan bagi. Tak ada apa saya nak bagi atas sumbangan tu melainkan memanjangkan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi kepada Abdurrahman Auf ketika dia menginfakkan 4,000 dirham daripada 8,000 dirham yang ada pada dia, dengan ucapan doa Nabi, ya Allah, kau terimalah apa yang disumbangkan oleh Abdurrahman dan kau berkati serta tambahlah apa yang masih bersisa kepadanya. Begitu jugalah doa, mudah-mudahan Allah terima pemberian kita dan Allah memberkati apa yang masih ada dan tambah apa yang ada. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.